Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab perukunan dalam membahaskan perkara syarat sah sembahyang. Dalam membahaskan syarat sah sembahyang yang kedua, kitab perukunan muka surat 39 Rumi Jawi 12. Yang kedua iaitu syarat sah sembahyang yang pertama dah selesai, iaitu masuk waktu. Masuk waktu dah selesai. Masuk yang kedua pula syarat sah. Syarat sah sembahyang yang pertama mesti masuk waktu. Jika tak masuk waktu dia sembahyang juga, maka tak sah sembahyang. Jika dia sembahyang, dia ingat dah masuk waktu, maka dia sembahyang. Ternyata selepas pada sembahyang tu ternyata tak masuk waktu lagi, maka tak salah sembahyang dia, sebab tak masuk lagi. Walaupun ketika sembahyang tu dia yakin masuk, lepas tu baru sedar lah tak masuk lagi, maka tak salah sembahyang dia. Ataupun dia ingat dah yakin dah masuk waktu, dia pun sembahyang lah. Lepas habis sembahyang baru tahu rupanya dah habis waktu dah. Yang itu sah. Cuma jadi qada. Sah tapi jadi qada. Sebab dia bukan sengaja. Dia ingat dah masuk waktu. Dengan yakinnya sembahyang lah. Habis sembahyang, sembahyang Zuhur lah kata. Habis sembahyang Zuhur, tengok jam, pun jam mati. Jam tu habis bateri. Tengok jam yang betul, dah pukul 5.30. Zuhur benda 5.30. Dah terlebih. Sah sembahyang dia, tapi automatik tukar jadi qada walaupun dia niat tunai. Berbeza dengan contoh yang awal tadi. Dia ingat dah masuk waktu ni, yakin dah masuk waktu sembahyang Zuhur lah. Lepas sembahyang Zuhur tengok pukul 12.30, mana masuk lagi? Tak sah sembahyang. Itu beza dia. Itu dah kita bahas panjang lebar berkaitan dengan masuk waktu. Itu syarat sah sembahyang yang pertama, masuk waktu baru sah sembahyang. Tak masuk waktu tak sah. Syarat sah sembahyang yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, iaitu Kaabah. Kita ke sembahyang, wajib kita menghadap Kaabah. Kiblat kita iaitu Kaabah. Wajib. Wajib menghadap Kaabah tadi tu. Dengan yakinlah kita menghadap Kaabah tu. Dengan dada. Dengan dada. Menghadap dengan dada, bukan dengan muka. Muka menghadap kiblat sunat, dada menghadap kiblat wajib. Muka berpaling daripada kiblat makruh, tapi sembahyang masih lagi sah. Dada berpaling daripada kiblat batal. Kalau terpaling mungkin orang tolak ke apa kan, orang nak lalu, orang batal nak lalu, kita dah rapat-rapat dah, macam mana nak buat, dia lalu juga. Jadi kita terpaksa terpaling cepat-cepat, betul kan. Jangan lama. Yang mana Kaabah adalah kiblat kita yang kedua, bukan yang pertama. Kiblat kita yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama selama setahun, kat 2 tahun lah, setahun 8 bulan. Sekejap, ingat balik. Isra' Mi'raj
Ketika itu, ketika Isra' dan Mi'raj, ketika itu dapat semayang 50 jadi 5. Maka para sahabat semayang semua menghadap Masjidil Aqsa, bukan menghadap Kaabah. Walaupun di Mekah Kaabah depan tu aja. Tapi tak menghadap Kaabah. Menghadap di Masjidil Aqsa. Kemudian lepas setahun berapa bulan? Setahun 8 bulan tak? Setahun 8 bulan kemudian selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, setahun 8 bulan lebih kurang, berlakunya hijrah. Kemudian ketika di Madinah, beberapa bulan lagi. Jadi boleh kita kata kiblat kita yang pertama hampir 2 tahun. Yang tepat tu kena tengok buku sejarah. Hampir 2 tahun menghadap Masjidil Aqsa. Ketika di Madinah, Nabi sentiasa melihat-lihat ke langit, tunggu Jibril. Ketika di Mekah, bila kewajipan sembahyang setelah Isra' dan Mi'raj tu, kewajipan sembahyang dah ada, Nabi sembahyang macam mana? Ini wajib menghadap Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Ini Kaabah. Di jauh lah ni. Nabi duduk sembahyang sini. Nabi tak, padahal sembahyang sini pun boleh. Janji menghadap Masjidil Aqsa. Sini pun boleh, sini boleh. Tapi Nabi, ni Kaabah, Nabi sengaja sembahyang kat sini. Seolah-olah macam menghadap Kaabah, tapi hakikatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nabi suka menghadap ke Kaabah, tapi hakikatnya bukan Kaabah. Dia buat selari. Nabi suka gitu. Bila setahun 8 bulan disuruh untuk hijrah Madinah kat sini. Kalau Madinah kat sini nak menghadap kebetulan tadi Kaabah tak boleh dah lah. Straight ke Masjidil Aqsa aja. Tapi Nabi rindulah nak menghadap Kaabah. Tapi bukan menghadap Kaabah, wajib menghadap Masjidil Aqsa, rindulah. Maka melihat-lihat ke langit, mudah-mudahan Jibril turun untuk bagi tahu tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa tukar ke Kaabah Masjidil Haram. Itu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu ya Muhammad, kamu melihat-lihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami tahu hati kamu. Maka kalau begitu menghadaplah ke Masjidil Haram. Menghadaplah ke Masjidil Haram. Ketika itu para sahabat tengah semayang dekat satu masjid, nama masjid tu Qiblatain. Siapa yang pergi Mekah Madinah tu, tengah-tengah tu singgah Masjid Qiblatain. Rugi tak singgah. Masjid yang first sekali sembahyang ada 2 kiblat. Mula-mula menghadap gini, tengah-tengah sembahyang tu pusing. Pusing. Sebab ada sahabat berjerit, kiblat dah bertukar. Masa tu lah, masa turun ayat tu, Nabi kata kiblat kita ke Masjidil Haram pula mulai sekarang. Sahabat tengah sembahyang, ada kata sembahyang Zuhur, ada kata sembahyang Asar. Berjerit dah, kiblat kita dah tukar, bukan Masjidil Aqsa lagi, ke Masjidil Haram. Yang tengah sembahyang tadi pusing. Pusing. Imam duduk belakang. Dah kena pusing, imam duduk belakang. Lepas tu imam pun jalan kaki di depan. First. Itulah pertama dan terakhir. Setelah daripada tu, siapa yang imam duduk belakang, siapa yang makmum duduk depan pada imam, batal sembahyang. Itu satu je yang tak batal. Satu-satunya peristiwa makmum duduk depan daripada imam tak batal. Itu satu-satunya. Selain daripada tu, jika makmum duduk depan daripada imam, batal. Okey, paling. Jadi kita wajiblah menghadap ke Kaabah. Sampai sekarang. Dan Kaabah kita di Mekah, bukan di Jordan, Petra ke apa ke. Ada orang kata gitu. Apa ajaran Ahmadi benda tu lah, jangan sesat benda. Dia kata menghadap sebenarnya bukan di Mekah. Di satu nama tempat tu Petra di Jordan. Kerana kerajaan Saud dulu dah tipu dah semua orang. Itu bukan Kaabah yang sebenar. Kita buat haji pun bukan tempat yang sebenar. Kita tawaf pun bukan Kaabah yang sebenar. Mana-mana dia reka. Orang Melayu tu. Tapi tak apa, dah diharamkan dah. Jadi kita punya Kaabah yang sekarang ni lah. Kita menghadap ke situ. Kita bukan sembah Kaabah. Kita menghadap arah yang sama di satu dunia, menghadap arah yang sama iaitu Kaabah. Bukan kita sembah dinding ataupun binaan Kaabah itu, tidak. Buktinya jika Kaabah itu hancur dibom contohnya, tetap juga kita menghadap tapak. Jika Kaabah itu diangkat, dipotong dan diangkat, letak dekat Taiwan, kita tak menghadap Taiwan, kita tetap menghadap tapak. Bukti kita bukan sembah Kaabah. Kita arah tu je kita ikut. Bila dipindahkan Kaabah ke mana-mana sahaja, tetap kita arah itu juga.
Berbeza dengan berhala. Orang yang sembah berhala, dia sembah berhala. Batu. Dia bukan arah itu. Buktinya, kalau diam-diam kita alih. Esok pagi tu dia nak sembah, dia sembah arah yang semalam ke arah baru? Arah baru lah. Kita alih pergi. Hujan lebat, ribut peti, kita angkat, tarik, letak sini. Esok tu dia datang nak sembah, dia bukan duduk situ. Asalnya berhala ni duduk sini. Kita alih ke sini. Esok tu dia tengok, kat sini, dia akan sembah di sini. Itu bukti mereka sembah batu, kita sembah berhala, kita bukan sembah batu Kaabah. Itu bukti dia. Tetap juga kita arah yang sama. Dia panggil Kaabah. Yang mana di atas Kaabah, straight daripada Kaabah, straight naik ke atas, naik lagi, langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Atas langit ketujuh ada satu macam Kaabah. Namanya Baitul Ma'mur. Dalam surah Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal Baitul Ma'mur. Straight daripada Kaabah kita. Jadi kita naik Kaabah itu adalah pusat untuk orang penduduk langit beribadah. Situlah pusatnya. Dia tawaf semua di situ. Straight ni. Para ulama kata, jika kita boleh naik ke situ, jika je, mana boleh pun. Dan kita ambil batu sebiji, kita jatuhkan, tepat-tepat kena atas Kaabah kita yang dekat Mekah. Straight naik ke atas. Dia panggil Baitul Ma'mur. Kat bawah kita panggil Baitullahil Haram. Kaabah kat atas dia panggil Baitul Ma'mur. Itu penduduk langit punya Kaabah, kita kat dunia di bawah tu lah. Di Mekah. Kita menghadap di situ lah. Kalau kita di Malaysia 292 tak? Dia punya arah 292. Kadang-kadang 292.5 arah kompas. Kalau Masjidil Aqsa 299. Kalau tengok kompas tu. Jadi kalau kita tengok, oh ni 299 Masjidil Aqsa. Kita walaupun tak wajib, walaupun tidak haram, tapi kita disunatkan untuk memuliakan arah 299, iaitu arah Masjidil Aqsa, kerana dia adalah kiblat yang pertama umat Islam. Kalau 292 Kaabah betul, lagilah kita dimuliakan, memang betul lah. Okay? Haram buang air kecil, buang air besar menghadap Kaabah, menghadap kiblat. Haram. Di tempat terbuka haram hukumnya. Kalau menghadap ni kiblat, kita buang air kecil, buang air besar, buang air kecil lah kat situ. Menghadap ke Kaabah, menghadap ke kiblat, hukumnya haram. 292. Tapi kalau 299 makruh, tak haram. Sebab dia bukan kiblat kita dah sekarang, tapi bekas kiblat. Walaupun bekas, dituntut untuk muliakan juga. Jika kencing kat tu juga, hukumnya makruh, tak sampai haram. Sebab dia bekas kiblat. Iaitu Masjidil Aqsa. Yang itu yang kita duduk selamat kanan, kita duduk risau-risau ni kan. Sebab itulah. Sebab dia adalah kiblat umat Islam yang pertama. Sikitlah. Menghadap kiblat iaitu Kaabah dengan dada. Dengan dada, menghadap tu dengan dada. Jadi kita kena pastikan dalam sembahyang kita berapa minit kita sembahyang? 10 minit. 10 minit tu dada mesti sedaya upaya menghadap ke arah Kaabah. Jangan biar sengit walaupun sedikit pun. Ada orang dia tak jaga. Dia tak jaga dada dia. Dia jaga kaki. Kaki jaga sunat, dada jaga wajib. Jadi jaga dada baru kaki, bukan kaki dulu baru dada. Kenapa saya kata gitu? Sebab kalau jaga kaki, kalau dia tu normal, dia jaga kaki sama, automatik dada sama sebab dia normal. Tapi orang bukan ada gitu, ada orang macam-macam. Dia lahir-lahir dia tak sama, sengit sikit. Memang Allah akan buat begitu, nak bagi tahu lemahnya kita. Kadang-kadang telinga lain sikit. Allah sengaja buat gitu. Nak bagi tahu Allah tak sempurnanya kita. Yang ni bulat molek, ini kurang sikit. Ada je hidung, ada je mata, ada je lain sikit. Kita boleh tengok diri kita, tangan jari kita ada je lain sikit. Secara umumnya samalah, tapi ada lain sikit. Kenapa? Panjang tak sama panjang ada lain. Ada sikit-sikit nak bagi Allah nak bagi sedar. Kalau kita tengok tubuh badan kita, lemahnya aku, tak sempurnanya aku, Allah Maha sempurna. Jadi bila tak sama, kadang-kadang memang tak sama lahir-lahir tu. Bila berdiri tu, alignment tu lari sikit. Balancing, kena buat balancing kat sini. Bila berdiri, kaki macam ni, dada ke segini. Kaki straight molek lah, tapi gini. Nak buat macam mana dia gitu? Jadi dia kena kerahkan, kena tahan. Kalau dia biar lupa je, pergi balik. Kenapa? Adalah urat-urat ke benda ke? Atau mungkin dia jatuh motor ke, atau accident ke, atau apa-apalah. Kena perhati masing-masing lah, diri masing-masing. Kalau kita berdiri, adakah dada kita betul menghadap kiblat? Jika tidak,
biarlah kaki tu sengit sekalipun, janji dada menghadap kiblat. Yang lagi cantik, kaki menghadap kiblat straight, dada pun sama. Tapi kena kerah. Maksudnya kena sentiasa jaga. Orang yang normal, yang salim, yang sejahtera, dia tak payah jaga. Dia duduk elok jadi straight. Ni bagi orang yang kena jagalah. Jadi tengok masing-masing lah. Jangan orang lain tak jaga. Faham maksud jaga tu? Tak perhati. Sebab bagi dia, aku normal. Aku tapak kaki aku, tumit aku straight macam ni, dada aku automatik straight. Sebab aku normal. Tak ada sakit, tak ada sakit urat, tak ada slip disc, tak pernah motor, lahir-lahir pun, semua okey. Maka dia tak payah jagalah. Dia semayang gitu aja. Tak perlu dia jaga. Bagi orang yang ada macam tadi, dia kena jaga. Ada orang dia jatuh motor je, tiba-tiba sengit lah. Dia betulkan balik boleh, lama dia pergi balik sengit. Kena pergi berurut. Ada yang sebab slip disc. Macam-macam ada. Ada memang lahir, sejak lahir begitu. Jadi untuk sah semayang kita, jaga dada tu. Kena jaga dada. Kalau terpaksa sengitkan kaki, biar sengitkan kaki. Sengit tu beginilah maksudnya. Biar tak sama. Janji dada sama. Ini kita nak jaga kaki, sunat. Luruskan soft, tumit biar sama, sunat. Dada wajib. Patut pesan sekali kan. Luruskan soft, rapatkan soft, jaga tumit, jaga dada sekali pun. Tak rajin kau pesan tau. Jaga dada menghadap kiblat, jaga tumit bagi lurus. Cuma kalau kita jenis sengit sikit pun 10 minit je kita kena jaga. Jagalah, biarlah sunat kaki dengan dada sekali. Jagalah. Jaga aja, faham jaga. Perhati, jangan bagi sengit. 10 minit je pun. Semayang kita bukannya lama pun. Bukan macam Nabi semayang 2 jam, 3 jam. Sampai bekak kaki-kaki kita semayang 10 minit. Paling lama 15 minit. 20 minit komplain lalu. Kita. Jadi apalah sangat, jagalah. Jaga dada tu. Kadang-kadang bila kita tengok dalam saf, bila saf lagi mudah nak tengok sengit. Kalau semayang seorang, payah juga. Kadang-kadang kita salah tengok. Tapi kalau dalam saf, lagi senang nak tengok. Bila orang semua begini, dia seorang gini. Jelas-jelas nampak. Kita duduk belakang, dia straight semua, dia semua macam ni. Dia seorang macam ni. Yang saya heran, dia tak perasan kot dia pelik pada orang. Dia seorang gini. Memang kalau katalah, yang ni menghadap ni, sini, yang ni tadi, mesti dia menghadap sengit ni, kalau kita ni, no, 1 darjah aja lari. Ni, lari sikit je. Dekat Kaabah tu 100 km. 1 darjah ni. Ni kiblat sebenar, dia sengit sikit. 1 darjah, ni. Cukup dah. Pergi mana? 100 km lari daripada Kaabah sebenar. 100 km. Itu kena jaga betul buat kiblat. Rugi semayang saja rajin dah. Akhir sekali tak sah, rugi. Lainlah orang yang memang tak semayang. Untunglah dia. Untung kenapa? Tak payah fikir apa semayang, seronok di atas dunia. Untunglah. Ini kita fikir semayang, punyalah kita gunakan masa kita, kita habiskan masa kita untuk semayang. Penat gitu gini, balik kerja terus mari semayang, tiba-tiba tak sah. Itulah rugi. Okay, jaga dada. Maka menghadap ain Kaabah itu wajib. Dengan yakin jika hampir dan dengan zan jika jauh daripadanya. Kalau Kaabah tu depan mata, wajib yakin dada menghadap. Jika Kaabah nampak depan mata, yakin dada ni. Yakin 100%. Jika jauh, luar daripada Masjid Haram dah, jauh dah sikit, masih dekat hotel ataupun sampai kat sini lagi jauh lah, dekat Malaysia, maka dengan zan. Zan ni sangkaan kuat, bukan dengan yakin. Sebab kalau dengan yakin, mana boleh kita buat? Boleh kita buat dengan yakin. Payah nak yakin. Ukur benang kot. Seorang mau pegang benang, aku tarik sampai ke. Nak yakin, dia dengan zan. Zan itu sangkaan kuat. Cuma kalau nak yakin juga boleh. Kita dah sebut sebelum ni kan, ada setahun 2 kali kan. Setahun 2 kali boleh cek kiblat. Dah lepas belum? Dah lepas, baru lepas. Iaitu dia panggil istiwa a'zam. Yang mana waktu tu matahari betul-betul atas kepala, matahari tu betul-betul atas Kaabah. Masa pada waktu tu, iaitu 28 hari bulan Mei. 5, 16 petang. 16 hari bulan Julai. 5.28. Lebih kurang pukul 5 sampai 5.30 hari tu lah. Berapa hari bulan? 28 hari bulan Mei. Dengan 28 hari bulan Mei dengan 16 Julai. Dia baru lepas. Kalau tahun tu tahun lompat, tolak 1 lah. Kalau tahun tu tahun lompat. Sebab tahun lompat kan tambah 1, 29. Maka dia tolak 1. 27 hari bulan lah. Yang 16 tadi jadi 15.
Macam mana tu? Senang aja. Pukul 5 lebih tu, pacak kayu kat depan rumah kita, kalau ada bayang-bayang, pacak kayu, bayang-bayang itu menghala ke kayu yang kita pacak, itulah kiblat, tepat 100%. Bukan zon lagi, bukan sangkaan kuat, yakin 100%. Sebab kompas yang tu, ya kompas yang kita tengok iaitu matahari. Kompas yang kita tengok adalah matahari, bukan made in Jepun, bukan made in Korea, made in Allah Ta'ala. Memang confirm tepat. Kalau tak tepat, kiamat lama dah, belaga habis. Bulan, matahari habis belaga kalau tak tepat. Bila ni? Lambat lagi lah. 28 Mei, 16 Julai, pukul 5 hingga 5.30. Cek. Kalau tak ada dalam ada pejabat agama, ada pergi pejabat agama, minta kat dia datang rumah saya untuk cek kiblat, tapi kena bayar. Tak ingat berapa, 100 lebih kot. Nanti datang rumah, pejabat agama saya datang rumah, dia cek pakai alat dia, lepas tu dia kata sini, dia tepek. Kiblat ini telah disahkan oleh Majlis Agama Islam. Mantap. Alright. Bimbang takut, kita semayang kat rumah pun tak kena kiblat. Bimbang takut, bimbang. Kadang-kadang benda ni pun lari. Lari kadang-kadang. Kita cantik dah sini. Lepas tu semayang 3-4 hari. Sini pula sodoh. Goyang, puas goyang. Sodoh tak ada apa dah lah. Macam mana semayang kita yang 3 hari lepas? Dia kadang-kadang dia lari, macam tak apa-apa nak betul sangat. Tak tahulah. Ya, bintang 3 boleh. Boleh, betul. 1, 2, 3, 1. Tu 1, 2, 3, 1. Mana-mana kita pergi mesti ada bintang tu. Ya, kalau pandai tengok, buruj dia panggil. Ada bintang Orion lah, apalah. Buruj tu, kalau orang pandai tengok, biasa orang pergi ke laut pandai lah. Atau orang belajar ilmu falak, astronomi. Dia tahu ukur. Di sini. Boleh. Itu dia panggil zon. Bukan yakin tu, zon, sangkaan kuat, memadai. Sebagaimana kita tengok jam, dah masuk dah ni. Itu bukan yakin. Zon, memadai. Dia boleh yakin dengan zon. Yakin kalau depan mata lah. Kalau bukan depan mata, sangkaan kuat. Boleh pakai. Ada orang pandai lagi, dia panggil rubu' mujayyab. Pernah dengar? Satu alat nama rubu' mujayyab. Boleh Google, nanti keluar alat tu. Alat tu ulama' yang buat. Rubu' mujayyab ni 1/4 bulatan, dia kerat 4. Saya pernah belajar dulu. Bulatan kerat 4, lepas tu ada nombor-nombor. Dia jadi 1/4 lah. Dia jadi gini, macam pi, macam pizza tu. Gini. Okay? Lepas tu ada tali satu, lepas tu ada nombor-nombor. Letak dekat cahaya matahari begini, bayang tak bayang, kira sinus, cosinus kah apa benda, kira dapat tentukan kiblat, dapat tentukan waktu masuk, waktu zuhur, asar, maghrib. Berdapat tentu. Tapi saya belajar 3 bulan je. Lepas tu tak belajar. Tak faham sampai ke sudah. Sampai sekarang tak faham. Tak faham. Kita matematik ni bukan cerdik sangat. Rubu' mujayyab nama alat tu. Dia belajar di pondok-pondok dululah. Cara menentukan kiblat dengan benda tu aja. Dia bulatan belah 4. Ambil satu, ada nombor-nombor, ada tali satu. Dia menggunakan bayang-bayang, dia ada kiraan dia. Kita garis, ambil benang-benang, letak kira, campur, tolak, campur. Dekat 3 jam kira, baru tahu. Okey, zuhur masuk pada hari sekian, pada pukul sekian. Sah. Okey, itu pun boleh. Tengok bintang pun boleh. Nak tahu kiblat, tengok bintang pun boleh. Tengok kompas bagi orang pandai pun boleh. Tengok apa lagi? Itu je lah. Siapa yang pandai boleh. Dia panggil zon, sangkaan kuat. Boleh. Okey, habis. Itu bab kiblat. Habis kiblat. Itu adalah syarat sah sembahyang yang kedua. Telefon Zon lah. Apps kat telefon ni boleh sebenarnya. Sebab dia adalah teknologi yang menggantikan kompas. Kompas tu dia mengganti. Cuma kalau biarlah kita yakin betul dia tak berubah. Masalahnya dia berubah. Cuba try dulu. Dia tak ada masalah. Kalau benar dia tu yang sama aja boleh pakai.
Lapas. Okey. Tak boleh. Itu niat kita menghadap kiblat. Niat hukumnya sunat bila kita berniat untuk menghadap kiblat. Yang wajib tu menghadap kiblat. Dia tidak menguatkan. Lain-lain tak boleh. Dia gini tau. Dia kompas dulu. Kompas. Orang pandai, dia tengok nombor tadi tu. Dan kompas tu, dia akan sama je mana-mana. Sebab tu kita boleh kata kompas tu zon. Kuat. Sebab mana-mana selagi dia tak rosak, kalau dia rosak, dia terus tak bergerak. Selagi dia tak rosak, selagi tu dia akan tunjuk arah yang sama. Sebab tu kita boleh guna kompas sebagai zon. Boleh. Sebab ceritanya application. Application pun boleh juga. Cuma tadi tu lah. Kenapa dia berubah-ubah? Cuba masuk bilik kita. Cuba buat. Ke sini. Kita tanda. Tanda garis. Cuba pergi luar. Kenapa dia, kalau kita tengok tak sama? Tu aja persoalannya. Saya pun tak tahu kenapa jadi gitu. Mungkin kena dia ada buat kan yang telefon tu dia buat gini. Masa nak? Dia suruh buat gini. Ada tak? Kan? Masa mula-mula nak setting tu. Dia kata untuk setting ni pertama sila buat 8. Jadi kan? Telefon tu. Mungkin yang tu kot kena buat. Saya tak tahu yang tu. Cuma adakah aplikasi boleh pakai? Boleh. Jika terbukti kita buat betul. Dah try betul. Dan lain kali buat betul. Okey, boleh. Boleh. Cuma saya ikut pengalaman pening kepala gitu. Kita pergi hotel, tidur 2 hari, okey ke sini. Pada hari ketiga saja nak tengok balik. Apa sal pula lari ke sini? Ni asal semayang ke sini. Sudah. Aku pusing. Ke sini juga. Soalannya yang tadi ni macam mana? Lepas tu cuba pakai telefon lain lah, apalah. Macam mana sekarang? Kat situ jadi masalah. Tu je. Saya tak tahu mungkin telefon ni yang problem atau tak tahu. Dia banyak apps. Jika apps yang memang dipercayai dan memang tepat. Kita pergi masjid ni sama. Kita pergi masjid lain sama. Kita pergi rumah kita sama-sama, boleh pakai. Boleh pakai. Jadi kat situlah. Boleh. Tapi kalau sekadar berniat menghadap kiblat sebagai menguatkan, dia tak kira kuat. Cuma memang tetap sunat juga niat menghadap kiblat kan. Okey. Habis kiblat. Sikitlah berkaitan, kita panjangkan berkaitan dengan kiblat ni. Kiblat ni dia ikut ijtihad kita. Ikut ijtihad kita, ikut kepandaian kita. Jika kita pandai, maka kita kata sini. Ni katalah dekat hutan ke mana kan. Nak tanya orang semua tak ada, kita kata sini. Kawan kita, dia ada kepandaian dia sendiri. Dia kata sini. Katalah begitu tangan. Bertentangan terus. Dan dia yakin dengan ijtihad dia yang dikira tadi lah. Tengok bintang ke, tengok apa ke, dia yakin ke sini. Kawan ni kira-kira ke sini. Jauh. Kalau sini okey lagi, seorang sini, seorang sini. Ini seorang sini, seorang sini. Okey. Dua-dua boleh sembahyang. Malah dua-dua sah. Dengan syarat tak tahu yang mana betul sampai kiamat. Setelah 3 hari berlalu baru tahu rupanya sini. Yang sini qada balik. Tapi kalau kata aku yakin sini, aku yakin sini, dia ni pergi sembahyang ikut dia ni tak sah. Yang ni sah. Jadi dalam menghadap kiblat, kita ikut keyakinan kita, bukan ikut keyakinan orang. Jika kita tak yakin, baru ikut orang. Kalau kita aku yakin sini, kawan dia kata tidak, aku yakin sini. Aku yakin sini. Macam mana boleh yakin? Yakin dengan kiraan-kiraan, dengan bukti-bukti. Aku yakin sini dengan kiraan-kiraan, dengan bukti-bukti. Dia pun tak apalah, bagi can lah, aku ikut engkau lah. Dia ni tak sah. Dia ni tak sah. Yang ni sah. Dia kena sembahyang ikut ni sembahyang ikut sini. Cuma dia tak boleh berjadi imam makmum lah, berdua. Okey. Lepas tu dia pergi, habis tak tahu, dua-dua sah. Cuma jangan tahu yang mana betul selepas itu. Pasti salah satu betul, salah satu salah. Jika dapat tahu, yang salah tu wajib qada. Jika tidak, dua-dua sah. Habis kalau nak ikut, tak boleh. Ikut keyakinan masing-masing. Ikut ijtihad masing-masing. Itu sikitlah berkaitan dengan kiblat. Biasa ni jadi dekat dalam penjara, lokap negara orang kafir. Kawan-kawan saya dulu masa pergi kat petani, pergi kat Yala ke mana, tak pakai pasport pun, zaman 90, tahun 90. Han naik dekat apa nama tu, atau panjang tu, kita muka masa tu macam nak kata muka siam-siam sikit masa tu. Jadi tak kenalah tangkap dengan polis dia. Kawan-kawan muka Melayu sebiji.
Kita ada juga macam-macam siam sikit masa tu. Jadi dia tengok pakai kepiah, pakai serban apa semua, pakai jubah. Dia lepas, ni budak pondok mana tahu ni, dia kata gitulah kot. Buat tawaduk tu macam tu. Lintah gitu aja. Daripada Rantau Panjang tu naik rakit. Naik bukan sampai naik rakit. So bahaya, fikir balik, Allah bahaya masa tu. Rakit, dia naik atas rakit tu bayar 30 sen. Lepas tu dia ada satu buluh panjang, dia tolak gitu. Sampai ke sana ada motor, bagi RM1, RM1 bulat, RM1 emas dulu tu. Bagi RM1, tengok wow mahal-mahal, dia nak duit Malay. Duit Malay dia nak panggil duit Malay. Nak buat mahal. Sekarang duit Malay tak mau. Dulu duit Malay dia nak, naik motor bawa pergi Golok. Daripada Golok tu naik sampai ke Yala ke semualah. Dulu cerita lama, nak pergi mengaji pondok. Pasport semua tak ada, tapi nak mengaji juga. Kawan-kawan yang kena tangkap masuklah dalam lokap beberapa hari, tunggu keluarga datang jamin. Dia nak sembahyang macam mana? Tanya, tak reti cakap. Macam mana nak sembahyang? Mana kiblat? Dia tengok gitu, seorang sembahyang sini, seorang sembahyang sini, seorang sembahyang sini, seorang sembahyang sini. Itu semua sah. Tanya balik, tanya Tok Guru balik, dia kata semua sah. Sebab keyakinan masing-masing. Kecuali bukan keyakinan, dia main bantai aja. Itu dia panggil solat hormat waktu. Yang itu kena qada. Yang ni dia tengok mana? Dia tengok ada lubang sikit, dia tengok matahari. Matahari kot ni. Matahari jalan kot ni. Sini barat, kita menghadap barat, timur, barat. Dia cuba kira-kira. Di sini dia kata. Kawan ni kira sini, kawan ni kira sini. Dengan kiraan dengan istihad yang bersungguh-sungguh. Maka semua sah. Tapi kalau aku tak tahu, habis nak sembahyang macam mana? Bantai ajalah. Sah juga, bukan sah. Boleh juga. Tapi sembahyang tu nama hormat waktu kerana dia tidak ada kemampuan untuk mengira. Solat tu nama solat hormat waktu. Dan dia wajib qada bila dia keluar nanti. Kerana tak cukup syarat. Habis yang kedua. Yang ketiga, menutup aurat. Yang ketiga, menutup aurat. Syarat sah sembahyang mesti tutup aurat. Menutup aurat jikalau sembahyang di dalam khalwat sekalipun. Khalwat tu berseorangan lah, sekalipun. Jadi menutup aurat ni wajib menutup aurat di dalam sembahyang kerana wajib menutup aurat. Dengar, wajib menutup aurat di dalam sembahyang kerana wajib menutup aurat. Bunyi macam pelik tak? Tapi betul lah tu ya. Wajib menutup aurat di dalam sembahyang kerana wajib menutup aurat. Okey. Kita nak faham, kita keluar rumah. Di luar rumah wajib tutup aurat. Di luar rumah wajib tutup aurat. Di luar rumah, keluar ada orang, wajib tutup aurat di luar rumah kerana haram dilihat. Kan lain tu. Wajib tutup aurat di luar rumah kerana haram dilihat. Wajib tutup aurat ketika sembahyang kerana wajib tutup aurat. Kena renung baru faham apa saya nak sebut. Wajib tutup aurat di dalam sembahyang kerana wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat di luar sembahyang, di luar rumah kerana haram dilihat. Tu beza. Jadi kalau kata keluar rumah, tak ada orang lihat, tak tutup aurat pun tak apa, telanjang bogel, jalan, naik motor, tak pakai baju seluar, boleh. Dengan syarat, tak ada orang lihat. Beruk tak apa, burung nak tengok, beruk tengok, tak ada masalah. Monyet tengok, tak ada masalah. Malu kat malaikat je lah, makruh hukum. Tapi tak ada masalah lah, round kampung, dengan syarat. Kampung tu semua dia punya, dia beli. Dia siap pagar ada karen lagi, orang tak boleh masuk. Maka dia boleh keluar, telanjang bogel, boleh. Sebab di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Jika tak ada orang yang lihat, tak wajib tutup, cuma makruh aja, malu kat malaikat je. Tapi dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Walaupun di dalam bilik, di tengah malam gelap gelita, dalam bilik tu dia seorang, tutup lampu lagi, dia tengok diri dia pun tak nampak. Aku tengok aku pun tak nampak. Maka sembahyang tetap wajib tutup aurat. Sebab wajib tutup aurat bukan kerana haram dilihat. Wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Itulah wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Sebab tu dia kata kat sini, jikalau sembahyang di dalam khalwah sekalipun, dia seorang-seorang, dia masuk dalam hutan, masuk dalam gua, masuk dalam hitam legam, gelap gelita, pukul 3 pagi, tetap juga nak sembahyang, wajib tutup aurat. Kerana dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat, bukan kerana haram dilihat. Kerana itulah kita orang lelaki bila sembahyang, aurat dia akan sebut nanti pusat sampai lutut. Aurat sembahyang dia panggil, pusat sampai lutut. Bagi lelaki, yang wajib ditutup adalah daripada pihak keliling dengan pihak atas. Pihak bawah tak wajib tutup. Pihak tu arah.
arah atas dan arah keliling, arah tepi. Jika nampak aurat daripada pusat sampai ke lutut, di arah tepi ada berlubang ke apa ke, pusat sampai lutut, maka batal semayang. Itu daripada tepi kita jaga, tak ada masalah. Daripada atas adakah kita jaga? Daripada atas, pihak atas, kita kena jaga juga. Sebab jika nampak daripada pihak atas, maka batal semayang. Nampak, siapa nak tengok kat atas? Cicak nak tengok. Sebab tadi tu, wajib tutup aurat ketika semayang, kerana wajib tutup aurat, bukan sebab cicak nampak ke apa, bukan orang nampak ke tidak. Jadi, jika dia pakai jubah, dia pakai baju Melayu, dia pakai kain, pakai seluar di dalam, kemudian terbuka sikit, bawah pusat pula tu dia pakai, dia kilas bawah pusat, nampak tak pusat? Nampak. Memang tak ada orang nampak. Sebab tu dalam semayang wajib tutup aurat, kerana wajib tutup aurat. Maka kalau dia tak letak macam ni, dia tak kancing, tak sah semayang dia. Sebab nampak pusat. Siapa nampak? Bukan sebab orang nampak, sebab wajib tutup aurat. Maka dia wajib. Sama ada dia wajib kancing, ataupun macam ni, satu cara lagi, tarik kain naik atas, tarik seluar naik atas pusat, kena tutup. Nabi bagi duri kat sahabat, suruh letak supaya tak nampak ke atas. Kita kena jaga. Itu orang lelaki. Orang perempuan pun kena jaga. Lepas ni, lepas azan. Lepas azan kita cerita orang perempuan pula. Orang perempuan kena jaga macam mana. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد لا حول لا حول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة الشرف والدرجة العالية إنك لا تخلف الميعاد. Mana ikut-ikut tu lah, orang lelaki ya. Sebut tadi hanya wajib tutup pihak atas dan pihak tepi.
pada pihak atas dan pihak tepi itu original punya. Original. Dengan maksud pihak bawah tak payah. Okey. Asal dia pihak bawah, tiba-tiba dia jadi pihak tepi. Sebenarnya dia pihak bawah. Jadi asalnya dia kok bawah lah, arah bawah. Arah bawah tak wajib tutup. Kalau arah bawah wajib tutup, setiap orang kena pakai seluar, lepas tu ikat lagi macam tracksuit. Kalau kata pihak bawah pun wajib tutup, tak wajib. Lepas tu boleh pakai kain, boleh pakai jubah sebagainya. Okey? Tiba-tiba masalahnya okey dah, dia arah bawah tak payah tutup. Tapi bila sujud dia jadi tepi. Sebenarnya dia tetap juga dikira bawah. So asalnya bawah, lepas tu nak sujud terpaksa jadi tepi. Sebenarnya bawah. Maka kalau nampak ujung lutut, ujung peha dimaaf. Tak payah duduk sibuk tutup-tutup. Jadi makruh pula bergerak banyak. Ataupun tak perlulah sampai nak kena pakai seluar yang ketat kat dalam supaya tak boleh nampak kot situ. Jadi tak ada masalah. Dia pihak atas dan pihak tepi original. Pihak bawah original tak wajib tutup. Lepas pada bawah tu dia jadi atas sekalipun. Bawah nak jadi atas, macam mana bawah nak jadi atas? Ada orang bawah tu. Dia asal bawah. Tapi sebab semayang tempat tinggi, rumah dulu kan ada papan, patut ada lubang-lubang. Seorang mari intai, wah nampak underwear. Siap nampak lagi kat bawah. Dia panggil asal pihak bawah. Tiba-tiba jadi pihak atas sebab orang duduk bawah. Dia pihak bawah. Tak betul. Lepas dah sujud, tak betul. Tak betul. Maksudnya dimaafkan. Itu bagi lelaki. Lelaki kena jaga atas. Saya pernah cerita banyak kali dah. Saya nak cerita jugalah, share kat sini. Saya cerita tempat lain. Saya dulu belajar masa dekat Kota Baru. Saya duduk dekat area Pengkalan Cepa. Ada satu pantai yang dekat lebih kurang beberapa kilometer je dari pondok kami. Nama pantai tu Pantai Sabak. Sekarang dah kena hakisan lah. Pantai Sabak. Pancu Kemumin. Pancu lebih kurang 5 km. Dari ke Pantai Sabak nama tu. Pantai tu antara pantai yang kena hakis teruk lah. Sebelum kena hakis tu, ada rumah betul-betul tepi pantai tu. Kami lepas mengapa pening kepala, semak kepala, mengapa matan. Pening kepala, semak. Nak release tension. Tengah-tengah hari, pergilah pantai. Ada suatu rumah tu, dia tepi pantai, betul-betul tengah panas, zinc. Memang panas ha. Kita tengok pun tahu dah panas. Lepas tu ada tempat kat luar, tempat tangga, tempat orang apa dia panggil, tempat orang duduk kat luar tu kan. Beranda dia panggil. Dia panggil apa? Beranda. Biasalah rumah kampung mesti ada kat luar tu. Untuk minum-minum apa semua, panas kan. Kemudian dalam pukul 3 petang macam tu. Saya tak tahulah nelayan kot rasanya. Dia masuk rumah, bawa balik sana masuk rumah, lepas tu dia keluar untuk sembahyang. Dia sembahyang di situ. Dalam rumah dia panas, dia sembahyang di situ. Dia tak pakai baju. Dia badan agak gempal sikit, tak pakai baju, pakai kain saja. Lepas tu pakai piyah. Piyah dulu. Bukan piyah sekarang. Piyah sekarang kerah tak? Piyah dulu ingat. Yang jarang dah lembek lah tu. Yang angkat tu lembek terus. Sekarang angkat elok ke piyah dulu. Pakai tu. Lepas tu dia keluar, dia kilah kain dia. Kuat-kuat. Atas pada pusat. Bagus dah tu. Bawah pada lutut, atas pada pusat. Tak pakai baju. Mungkin panas sangat ke apa. Lepas tu baru dia nak takbir, dia tak jadi. Kita tengok daripada jauh kan. Dia ambil kepiah dia buat ekor. Selit kat belakang. Buat ekor. Kita sambil-sambil mengata, sedap mengata. Elok-elok semayang dah. Elok-elok pakai kepiah. Baru nak takbir, buat ekor. Oh benda semayang itu. Kita kata gitu. Habis lah. Duk mengata sedap, mengata pakcik tu. Baliklah ke pondok. Biasalah duk cerita-cerita, Tok Guru dengar. Tok Guru dengar, malam tu kena katok lah. Dalam kuliah. Orang buat betul dah. Kita tegur, kita kata salah. Padahal kita yang tak mengaji, dia kata. Sudah aku kena dah sekali ni. Rupa-rupanya, panjangan cerita saya pendek rupanya. Dia badan kan gembal. Bila dia pakai kain pelekat, dia kilas. Daging yang kat tepi, dia akan pergi ke belakang. Dia akan termasuk ke belakang. Sebab dia kilas kuat. Bila dia masuk ke belakang, akan ada dekat tulang belakang, celah ni ada lubang. Lubang dia lebih kurang 2-3 jari gini. Gelap lah nampak. Celah bedah tu gelap nampak. Nampak gelap. Kan? Tapi tetap juga ada lubang. Kalau tengok ke atas nampak. Walaupun dia kilah tu atas pusat, tapi nampak. Yang dia nak takbir, dia ambil, dia letak tu betul dah, dia tutup. Kita yang ngata kat dia. Lah kali sebenarnya dia lah betul. Mengaji lah tu.
Tapi yang lagi mengaji patutnya pakailah baju kan nak sembahyang. Tapi tak apalah itu. Dia selit tu betul dah. Jadi kat atas tu. Dia selit tu betul dah. Dia selit kepiah dia. Kita kata sembahyang elok-elok pakai piah, nak sembahyang pecah kepiah. Buat ekor, bukan buat ekor. Dia selit kat celah tu supaya ikut atas tak nampak punggung dia. Tutup lubang yang bocor. Betul dah lah. Kalau nak bagi tahu, tutup pihak atas dan pihak tepi. Itu bagi orang lelaki, kena jaga yang itulah. Yang ni pun kena jaga sini ya, jaga. Orang perempuan pula kena jaga juga. Orang perempuan daripada dulu sampai sekarang dia suka pakai kain telekung dia tu yang dua. Satu ke atas sampai ke paha atau ke lutut, satu lagi kain. Sedangkan kalau kita tengok negara-negara lain, dia pakai satu je. Masuk terus. Dan sekarang ni kat Malaysia pun dah ada dah. Satu je. Kadang-kadang siap keluar tangan lagi. Boleh keluar tangan. Kadang-kadang tak ada keluar tangan. Tapi satu. Daripada atas terus sampai ke kaki. Yang itu yang terbaik. Yang dua ni dia kena berjaga sikit. Kenapa? Okay. Kerana bila pakai dua, kain tu daripada pusat ke bawah. Kain tutup ke atas, cantik dah. Sampai lutut lah kita kata. Ketika sembahyang, kadang-kadang kain tu bergerak. Dia tolak-tolak ke dia bergerak ke depan. Bila bergerak ke depan, kain tu bergerak ke depan, waktu itu kalau tengok ke arah ni dah nampak. Sini nampak yang dia tak pakai baju ke pakai baju pun nampak belah-belah leher-leher. Nampak kalau tengok ke tu. Sebab kain tu dah ke depan. Bila dalam bergerak tu kadang-kadang kain tu kan terbang ke depan. Maka nampak kat situ. Siapa nampak? Sebab tu saya sebut awal-awal. Dalam sembahyang, wajib tutup aurat bukan sebab nampak tak nampak. Wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Sekarang aurat dia telah terdedah. Maka batal sembahyang. Dapat nampak kot ni. Dia tak kira kot bawah yang tu. Kenapa dia tak kira kot bawah? Sebab dia bukan sampai ke lantai. Dia bukan sampai ke kaki. Dia cuma sampai ke lutut aja. Dia dikira kalau bila terangkat dia pihak tepi. Tapi yang bawah betul-betul tu, kain dia sampai ke bawah. Kalau ada orang intai ke bawah, tak ada masalah. Sebab itu pihak bawah. Tapi daripada yang atas tu, dia panggil pihak tepi bila terangkat. Sebab tu kalau pakai satu, selesai masalah. Satu je. Lepas ni beli untuk isteri satu sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Satu aja. Senang. Tak payah jaga. Habis kalau pakai dua tu nak buang ke? Jangan buang. Jaga je lah. Sembahyang tu elok-elok. Jangan buah kalau sembahyang. Masa nak bangun tu tolok terkerpan kan. Kadang-kadang nak angkat tangan tu kan dia takut sangkut. Dia tolak terbang tu. Bila kain dia terbang ke depan, dia pun Allah kat dalam ni. Kain tu pun jatuh slow. Lepas tu nak rukuk pula, dia tolak lagi. Dia pun sami Allah liman hamidah. Masa terbang tu. Masa terbang dia tolak tu. Masa tu jaga-jaga. Tu bagi orang perempuan lah. Okey. Habis ya. Kita baca sikit habiskan perenggan ni. Maka jika ditinggalkan menutupkan dia, tak tutup aurat, maka tiada sah sembahyangnya. Tak sah sembahyang. Okey? Maka aurat lelaki yang merdeka, kecil atau besar, yang kecil atau besar tu budak balik atau tak balik lagi, lelaki, dan sahaya lelaki tu hamba lelaki kalau ada lagi hamba, atau perempuan, iaitu barang antara pusatnya dan lututnya. Aurat lelaki merdeka, budak kecil aurat pusat sampai lutut. Aurat lelaki budak besar, orang dewasa dah balik, aurat pusat sampai lutut. Hamba lelaki aurat dia pusat sampai lutut. Hamba perempuan auratnya pusat sampai lutut. Tu semua pusat sampai lutut. Hei, hamba perempuan. Ya, hamba perempuan pusat sampai lutut. Yang tutup semua tu, itu yang merdeka. Okay. Yang ni kalau nak bahas bab hamba ni, panjang cerita ni. Hamba kenapa berbeza, hamba ni macam mana. Cuma itulah hukum dia. Semua pusat sampai lutut. Siapa? Orang lelaki dah balik, orang lelaki belum balik, hamba lelaki, hamba perempuan. Semuanya pusat sampai lutut. Dan aurat perempuan yang merdeka, yang merdeka, yang bukan hamba, kecil atau besar tu maksud dah balik ataupun tak balik lagi, di dalam semayang, itu sekalian badannya yang lain daripada muka dan dua tapak tangan, yang zahir dan yang batin. Dalam semayang pula,
lelaki perempuan yang merdeka, sama ada itu dah balik atau belum balik. Bila nak sembahyang, wajib tutup seluruh badan. Hanya yang boleh dia dedah muka dan pergelangan tangan, zahir dan batin. Ini panggil batin, ini panggil zahir. Inilah boleh dedah dalam sembahyang. Muka pun sama, boleh dedah. Malah jika menutup muka lelaki atau perempuan ketika sembahyang, hukumnya makruh. Pakai mask tu hukum asal makruh. Sehinggalah datang sebab yang diiktiraf syarak, maka waktu tu barulah tak makruh. Contohnya menyakit, kalau aku tak pakai, sesemua aku berjangkit dengan orang sebelah, maka waktu tu barulah tak makruh pakai tutup mulut. Asalnya tutup muka makruh. Kalau aku tak pakai, aku tak ada penyakit, tapi orang punya penyakit berjangkit aku, okey, tak apa, baru tak makruh. Hukum asal tutup muka ketika sembahyang makruh, lelaki atau perempuan, pakai purdah sekalipun. Perempuan tu pakai purdah, nak sembahyang buka. Okey, sehingga datang uzur yang diiktiraf syarak. Contohnya, dia tutup tak nak bagi lelaki tengok. Time sembahyang tempat dia tempat terbuka. Orang boleh tengok pula time sembahyang. Bila dia buka, maka waktu tu tutup tak makruh. Dia gitu. Hukum asal makruh dulu. Jika datang satu sebab yang tak boleh tidak lah, tak boleh buat apa, maka waktu tu baru tak makruh. Kalau dia ada tempat dia, maksudnya perempuan semua, lelaki tak boleh masuk, sunat buka purdah. Kalau pakai juga hukum makruh. Okey. Itu pakai purdah. Yang tak pakai lagilah makruh tutup. Sebab kita dah seronok pakai emas, tiba-tiba sebab PKP itu, masa time Covid, sekarang pakai kenapa? Pakai juga makruh. Tak boleh, saya ada, lepas saya pakai rasa lebih sihat sebab pernafasannya ada masalah begini, asma ke apa ke, asma ke dan penyakit apa, okey, saya pakai rasa lebih selamat, okey, tak makruh. Begitu je. Okey. Jadi muka buka, dua tapak tangan, zahir dan batin. Inilah aurat perempuan yang wajib menutup dia dalam sembahyang. Ini aurat perempuan dalam sembahyang. Ini menarik ni. Perengganian menarik yang terakhir. Adapun aurat perempuan merdeka, adapun aurat perempuan yang merdeka yang wajib menutup ia daripada lelaki yang helat, yang ajnabi, yang boleh kahwin, maka iaitu sekalian tubuhnya. Ini menarik. Kenapa? Menariknya ni, aurat dalam sembahyang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Itu aurat dalam sembahyang. Aurat di luar sembahyang, aurat perempuan seluruh tubuh, termasuk muka, termasuk tangan. Tu sekalian tubuhnya. Ini pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Pendapat kedua sama dengan aurat sembahyang, iaitu muka boleh dedah dan tangan. Walaupun tak wajib tutup muka dan tangan, tapi haram lelaki tengok. Ada dua pendapat. Pendapat pertama ni dalam kitab kita, pendapat muktamad, perempuan wajib tutup semua, muka dengan tangan. Kan muka boleh dedah, dalam sembahyang je boleh buka, dan tangan. Tapi kalau lelaki ajnabi yang boleh kahwin, tak boleh, wajib tutup muka-muka. Malah pakai semua tutup, sekali dengan mata-mata pun tak boleh tengok. Dia ada tutup dah, lepas tu ada jarak. Burqa. Terbalik tu macam mana? Cuma yang tadi tu lah, sembahyang yang tadi tu yang tak ada lelaki tengok lah. Kalau lelaki tengok, tutup lah. Tidak, dia orang nampak ni yang sembahyang dia seorang, atau kawasan dia yang orang lelaki tak boleh tengok, buka. Tapi luar, wajib tutup. Luar tu, orang lelaki nak tengok, wajib tutup. Itu pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Sebab tu ramai pakai-pakai tu. Pendapat yang kedua, ni ringan sikit lah, yang kita duk amal. Pendapat dalam sembahyang dan luar sembahyang sama, iaitu tak wajib tutup muka dan pergelangan tangan bagi perempuan. Dalam sembahyang pun tak wajib tutup, luar sembahyang pun tak wajib tutup. Cuma walaupun tak wajib tutup, tapi tak boleh tengok. Sebab bila tak wajib tutup, bukan bermakna boleh tengok. Cuma perempuan tu tak wajib tutup muka je, tak wajib tutup tangan, tapi tengok boleh. Lelaki tengok tak boleh. Hanya 6 keadaan je lelaki boleh tengok perempuan. Tu bab lain. Dan kita i'anatul talibin, 6 keadaan je lelaki boleh tengok perempuan. Time belajar, time nak berobat, time nak jual beli, time ada urusan. Adalah. Kalau saja saya tengok, hukumnya haram. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi yang kita pakai yang nombor 2.
Cuma kita pakai yang nombor 2, tak wajib tutup muka dan tangan dan boleh tengok. Tu silap. Tak boleh tengok. Tanpa 6 sebab tadi. Kita pun faham kot 6 sebab tu apa, boleh agak. Kalau saja-saja tengok puas duduk saja, tengok boleh? Haram, tak boleh. Tak boleh. Tu aurat. Tapi orang tak jaga dah sekarang. Nak buat macam mana? Allah, hai. Habis berkaitan dengan, sebab kita fokuskan dekat aurat dalam semayang lah. Aurat luar semayang panjang lagi kalau nak bahas. Aurat luar semayang panjang sangat. Aurat luar semayang yang haram tengok kan? Kalau tengok dalam TV boleh tak? Tu bahas panjang lagi tu. Kalau tengok aurat perempuan dalam TV, rambut dia lah. Rambut kan aurat. Haram tak? Try cakap haram sekali. Saya nak bagi soalan seterusnya, soalan tambahan. Kena cakap haram dulu lah. Haram. Confirm Kalau berita TV3 tu ada, haram tengok berita, boleh? Habis tu tak boleh dah tengok berita. Boleh tengok TV tak? Tak boleh tengok TV. Sebab dalam tu ada tak iklan-iklan yang mendedahkan? Berlambak. Jadi boleh tak dia kata haram tengok TV? Tengok TV berdosa. Siapa berani cakap? Cakap? Saya tak berani. Dalam cerita Piramli ada dedah. Berlambak. Boleh tak cakap haram tengok cerita Piramli? Dah tadi kata tengok rambut haram. Cerita Piramli bukan rambut, dengan peha pun boleh nampak. Semua cerita ada. Semua tak kisahlah 6 jahanam ke, 18 jahanam ke, labu-labi ke, apa nama entah, pendekar bujang lapuk, semua ada rambut, kaki, badan, mesti ada sikit-sikit. Okey, tadi ada kata tadi haram tengok aurat walaupun dalam TV. Jadi kita letak fatwa haram tengok cerita Piramli. Berani cakap? Cakap. Saya tak berani. Jadi saya nak beritahu apa? Perbahasan tu panjang lagi. Cuma bila kita letak satu-satu hukum, dia tak habis kat situ tau. Dia akan ada sambungan. Dia kalau letak haram tengok aurat sama ada di luar dengan mata lendai, ataupun dalam surat khabar, dalam majalah gambar, ataupun dalam TV, ataupun dalam telefon. Semua haram jika tengok aurat. Kalau kita kata gitu, kita kena jawab soalan-soalan tadi. Bila kita swipe TikTok akan keluar aurat. Boleh tengok? Bila kita tengok berita-berita, bila kita tengok pemberita tu sendiri, rambut kerinting-kerinting macam Maggie. Macam biasa tengok. Kita tengok pula iklan buruh gigi. Perempuan berdedah aurat. Tengok cerita, tak payah cerita orang putih, tak payah cerita lah. Cerita Hindustan. Boleh tak dia kata haram tengok cerita Hindustan? Boleh? Cakaplah kat orang rumah. Haram tengok cerita Korea. Haram tengok cerita orang Melayu pun haram. Sebab ada tak cerita Melayu yang semua tutup aurat? Ada. Contoh ada. Iklan. Time tu ada iklan. Last kali iklan bateri pun perempuan. Tak ada kena-mengena perempuan dengan bateri tu. Maknanya kita boleh kata haram TV ada kat rumah. Siapa berani cakap? Tak, sebenarnya bukan gitu. Bukan begitu. Dia hukum melihat aurat dekat gambar, maksud yang gambar dekat kaca yang kita panggil TV, telefon, tak sama dengan tengok mata lendai, dengan mata lendai real, tak sama hukum. Itu kena kitab lain, Fathul Mu'in ataupun I'anatul Talibin. Kitab kita tak ada sebut. Wallahu alam. Saja saya bagi gantung situ, mudah-mudahan boleh tidur malam ni. Sudahnya tasbih kafarah. Kita sambung bulan depan lah. Bulan depan kita sambung yang keempat, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.